Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Sadaqallahul azim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun. Sesudah itu, patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliyah? Waman ahsanu minallahi hukma. Padahal kepada orang-orang yang penuh keyakinan, tidak ada sesiapa pun yang boleh membuat hukum lebih baik daripada hukum Allah, lebih baik daripada hukum Allah, yakni liqaumin yuqinun, bagi mereka yang yakin. Ayat ini membicarakan tanggungjawab pihak berkuasa, iaitu mengawal dirinya, mengawal pemerintahannya daripada dimasuki pemikiran asing. Pemikiran asing, yakni pemikiran yang tidak berasaskan wahyu. Tugas pemimpin, pemerintah ialah menegakkan keadilan, keamanan di bawah pemerintahannya. Oleh itu, mestinya lah untuk menegakkan keadilan, hendaklah berasaskan kepada ilmu yang yakin. Yakinkan keadilannya, yakinkan keselamatannya, yakinkan faedahnya. Undang-undang tidak boleh dicuba. Cuba, kemudian tengok, jika berjaya boleh diteruskan, jika tidak, tukar. Ini tidak boleh. Sebab dia membabitkan hak manusia. Dia membabitkan hak darah, membabitkan hak keamanan, keselamatan, keturunan. Semuanya ini perkara-perkara yang besar. Dia tidak boleh diuji cuba kemudian tukar kepada yang lain, tidak boleh. Undang-undang adalah sesuatu yang mesti berasaskan keyakinan. Kita yakin bahawa tindakan ini, program ini mendatangkan keamanan, keadilan kepada manusia. Sila jalan. Ayat ini menyatakan, diturunkan apabila sekumpulan Yahudi datang kepada Nabi SAW meminta supaya Nabi jatuhkan hukum kepada krisis pergaduhan yang berlaku di antara mereka, iaitu diminta supaya tidak dihukumkan dengan hukum Taurat, tidak dihukumkan dengan hukum Quran, tapi hukum dengan hukuman jahiliyah. Hukuman jahiliyah yakni hukuman yang membezakan puak, membezakan darah. Darah Yahudi dari kaum Bani Nadir lebih mahal harganya daripada darah kaum Bani Quraizah. Puak-puak dia, sama-sama dia pun dia ada bezanya. Mau hukum itu. Hukum yang ada dalam kitab Taurat tak mahu. Hukum yang ada dalam Quran tak mahu. Jadi jika Nabi boleh terima ini, kami beramai-ramai boleh duduk di bawah Islam. Ini pemikiran asing. Pemikiran yang mereka ingin mengubahkan agama mereka dan ingin ubahkan pula pentadbiran Islam. Ayat ini turun kepada mereka, apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah kamu mahu hukum jahiliyah itu? Satu perkara yang amat aneh. Mahukan hukum jahiliyah, hukum yang tidak berasaskan ilmu, tidak berasaskan wahyu, sedangkan kamu punya kitab Taurat, kami punya kitab Al-Quran yang tidak ada bezanya, sama-sama yang datang daripada Allah. Mengapa kita boleh berpakat untuk kembali, untuk tukar kepada hukum jahiliyah? Aneh. Bahasa Arab bila disebut afa hukmal jahiliyyati yabghun, patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum jahiliyah? Jawabnya tak patut. Mengapa kamu boleh datang begitu? Afa hukmal jahiliyyati yabghun. Hukuman jahiliyah yakni bukan hukuman jahiliyah satu peringkat zaman jahiliyah, tidak, bukan maksud itu. Maksud jahiliyah ini maksud hukuman yang tidak berasaskan wahyu. Hukuman yang berasaskan hawa nafsu. Hawa nafsunya ialah membezakan kelas manusia ini kepada kumpulan-kumpulan. Ada kumpulan bangsawan, ada kumpulan yang hartawan, ada kumpulan yang rendah, ada kumpulan yang tinggi. Pemikiran yang berasaskan kasta, setengah-setengah negerinya memakai begitu.
Jadi hukuman ini ditolak mentah-mentah oleh Al-Quranul Karim, tidak boleh dipakai. Nabi kita SAW diperingatkan dengan satu pemikiran, iaitu pemikiran jangan membiarkan pemikiran asing dibawa ke dalam masyarakat Islam. Apabila pemikiran asing dibawa kepada dalam masyarakat Islam, umat Islam yang mengetahui pemikiran asing dan terpengaruh dengan pemikiran itu, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Pertama sekali, hilang keyakinan kepada pemimpin. Apabila pemimpin hilang keyakinan terhadapnya, mereka akan patuh, masyarakat akan buat huru-hara. Kerajaan akan menghabis masa untuk menghadapi masalah huru-hara yang diada-adakan dalam negara akibat daripada kemasukan pemikiran asing, sesuatu yang sangat ditakuti. Oleh kerana itu pemikiran ini ditolak awal-awal lagi, kerana bukan sahaja ditolak kerana mereka ini orang Yahudi dan mereka punya kitab dan Islam punya kitab. Jika diterima pemikiran itu akan diterima pula oleh umat Islam, oleh masyarakat Islam, sedangkan hukum itu jahiliah. Jadi kalau begitu, Islam sebenarnya tidak ingin membuat kacau, berperang dengan orang asing. Orang asing ini maknanya orang kafir, orang di luar Islam. Tidak ingin begitu. Tetapi bagaimana untuk membina umatnya? Umatnya mesti dibina dengan jalan membentengkan, mempertahankan, mengawal umatnya daripada pemikiran asing. Bukan berperang dengan orang asing, tetapi umat ini perlu dijaga. Bagaimana untuk jaga umat ini? Untuk jaga umat ini, mereka tidak boleh membuat huru-hara. Mereka tidak boleh menyerang pemikiran. Serangan pemikiran sangat berbahaya sebelum daripada serangan fizikal. Serangan fikiran, disebutnya al-ghazwul fikri, serangan fikiran. Kita jadi rosak apabila pemikiran asing masuk. Pemikiran asing dengan falsafahnya, ilmu Islam sudah mempunyai satu pengalaman yang sangat baik apabila pemikiran luar masuk dalam Islam. Pemikiran itu masuk dalam Islam, dia masuk dalam buku-buku. Waktu Baitul Hikmah di Baghdad menterjemahkan buku-buku dari falsafah Yunan, falsafah berbagai-bagai dari luar Islam diterjemahkan. Ini pun satu, ada baik dan ada buruknya. Apabila diterjemah segala-galanya dibawa masuk. Segala-galanya, falsafahnya dia masuk, tentang akidahnya dia masuk, maka akhirnya bagaimana kitab-kitab Islam dimasuki oleh ilmu-ilmu yang datang daripada luar, namanya Israiliyat. Fahaman ini bukannya daripada Islam, bukannya berasal daripada Quran dan hadis. Oleh kerana itu buku-buku Islam sampai kepada hari ini pun masih bercampur dengan sampah sarap. Tidak semuanya bersih. Dan kalau nak dibersih, kitab tu akan dibuang. Ini lebih rugi lagi. Jadi oleh kerana itu terpaksa dikekalkan apa yang ada. Satu usaha yang lain dilakukan, iaitulah berwaspada dengan tulisan-tulisan luar yang telah masuk dalam kitab-kitab Islam. Kitab tafsir masuk, kitab fiqh masuk, kitab akidah lebih-lebih lagi, yang ini lebih berbahaya lagi masuk. Antaranya yang selalu kita sebutkan pemikiran Nur Muhammadi. Antaranya pemikiran tentang Nabi, kisah-kisah yang tak betul dia bawa. Kisah tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabi Ayub, kisah tentang Nabi Daud, macam-macam. Kisah Nabi banyak yang diserap Israiliyat. Tetapi orang tak suka kalau baca cerita pendek-pendek saja, mau cerita panjang-panjang tentang Nabi. Cerita panjang-panjang ni yang tambah-tambah sikit, yang tak tahu datang asalnya daripada mana. Bagi mereka cukuplah kalau itu kisah itu ada tersebut di dalam kitab. Tak kiralah kitab mana-mana pun tersebut dalam kitab, sudah dianggap mencukupi. Tapi ini berbahaya. Berbahaya kerana dihubungkan dengan agama sesuatu yang bukan agama. Namanya Israiliyat. Israiliyat cerita yang diada-adakan dan tidak lebih daripada cerita jahiliyah namanya. Jahil bila tidak berasaskan ilmu. Apa hukmal jahiliyati, apakah hukum jahiliyah itu mereka mahu? Mahu hukum jahiliyah, tolak hukum Allah. Wa man ahsanu minallahi hukma, siapakah lagi yang patut, yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah? Tak ada lagi hukum Allah yang lebih baik.
Sebab hukum Allah wahyu. Allah yang menciptakan manusia. Manusia ini tidak mengetahui tentang dirinya sendiri. Allah mengetahui segala-galanya, baik buruknya. Allah menciptakan manusia dan mencipta hukum, mencipta undang-undang, mencipta peraturan untuk mereka. Manusia yang mencipta sendiri peraturan untuk mereka, mereka tidak mengetahui detail tentang tabiat manusia. Jadi oleh kerana itu, terimalah hukum Allah. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun, bagi kaum yang yakin. Hukum Allah ini tidak boleh dipaksa, dibawa kepada paksa dijalankan begitu. Tidak. Mahulah kepada suatu ilmu, kemudiannya itu tahap pertama. Yang kedua, yakin kepada keberkesanan ini, keberkesanan hukum Allah. Yakni bagi mereka dipaksa terima tetapi mereka tidak punya ilmu, mereka tidak yakin, boleh jadi tidak memberi kesan. Hatinya sentiasa dendam kepada hukum, hatinya sentiasa marah, dia tidak akan memberi kesan. Sebab dia marah. Dia marah, dia dihukum dengan hukum Islam. Kalau begitu, sebelum daripada hukum Islam ini dilaksanakan satu kefahaman yang yakin. Martabat, mahulah naik kepada martabat yakin, apapun inilah hukum yang terbaik bagi manusia. Meskipun ada lagi hukum lain yang boleh menyelamatkan nyawa, tapi tidak baik. Tidak baik. Jadi kalau begitunya, satu lagi ilmu yang diberitahu manusia ini, satu lagi kefahaman bahawa pelaksanaan hukum Islam perlu kepada satu pendidikan. Pendidikan seperti yang kita sebutkan dahulu, pendidikan yang boleh sampai kepada al-yaqin. Al-yaqin. Jadi kalau begitu berapa lama pendidikan mestinya diajar kepada manusia sebelum daripada hukum ini dilaksanakan kepada mereka? Belajar dalam Islam sepanjang usia, sepanjang hidup. Tak ada masa kemudian sampai kepada satu peringkat berhenti belajar, awak sudah dapat ijazah. Tak ada setakat itu. Sepanjang usia barulah sampai kepada martabat al-yaqin. Di dalam pengajian Islam dia ada 3 martabat al-yaqin ini. Satunya al-yaqin, ilmu yaqin, haqqul yaqin, ainul yaqin. Ini dia. Haqqul yaqin, ainul yaqin, ilmu yaqin. Ilmu yaqin pada peringkat awal. Ilmu yakin ini kita tak tengok api, tapi orang beritahu kepada kita api itu panas dan membakar. Kita pun ya memang panas, memang membakar. Ilmu yakin. Tengok tak tengok api, tak tengok, ilmu yakin namanya. Tetapi bila pergi tengok api, tengok dia membakar kertas, membakar segala bahan-bahan yang kering. Ini sudah sampai kepada ainu mata, ainul yakin. Kita tengok sendiri dia membakar. Hakul yakin pula satu peringkat yang lebih tinggi lagi daripadanya. Kita, api membakar diri kita sendiri dan kita merasai kepanasannya dan badan kita melecur kerana dibakar api. Ini namanya hakul yakin. 3 peringkat. Ilmu, ainu, hakku. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Peringkat keyakinan yang awal diperlukan bagi setiap program yang nak dijalankan. Seorang tidak berjaya dengan program yang diciptanya, teorinya, jika dia tidak bermati-matian dengan programnya itu, mempercayai sesungguhnya, dia akan pergi separuh jalan, dia tinggal, tawar hati untuk melakukannya. Sebab dia sendiri pun tak yakin. Bagaimana orang lain nak yakin kalau dia pun tak percaya awal-awal lagi? Jadi pura-pura karut ni. Mesti dia yakin. Walaupun perkara itu batil, salah, tapi dia yakin, dia buat kerja sungguh-sungguh, dia akan jadi. Sebab apa? Sebab al-yakin, peranannya penting. Yakin kepada sesuatu perkara. Apalagilah kalau ilmu ini ilmu wahyu. Seringkali ilmu wahyu tidak diyakini, tak jadi. Tetapi ilmu yang tidak wahyu, yakin terhadapnya. Yakin bagaimana? Yakin sunu ilmu saja, bukan hakku, bukan ainu. Dia boleh datang sedikit sebanyak kesan kepada mereka. Ada ilmu yang berasaskan kepada kejahilan tapi dia yakin kepadanya, ada. Undang-undang yang tidak berasaskan nafsu, tidak berasaskan hawa nafsu, itu satu peraturan undang-undang. Dia tidak berasaskan kepada warna, kepada darah kulit, kepada puak, berasaskan kepada keadilan tapi tidak berasaskan kepada wahyu. Ini ilmu sebenarnya, bukan kejahilan. Ilmu ini juga tidak lebih baik daripada hukum Allah bagi mereka yang yakin. Hukum Allah meliputi kedua-duanya, datangnya daripada Allah dan boleh membawa manusia kepada keyakinan. Yakin jika tidak datangnya daripada Allah juga tidak memenuhi tuntutan manusia yang mahukan keadilan dan keamanan. Kemudian seterusnya,
ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahud wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.